Selamat pagi kepada Dr. Muhammad Ibrani Syarimin bin Adam Asim. Kami daripada kumpulan 14 yang terdiri daripada Anisia Nabil Ana Lauren, Olivia Nia Anak Limbang, Subila Naladong dan Reni Anak Nana. Pada hari ini kami ingin membentangkan tentang pengenalan definisi stres, mekanisme daya tindak. Stres atau tekanan adalah tindak balas fizikal, emosi dan mental seseorang terhadap perubahan atau tuntutan. Sebagai manusia biasa, pastinya setiap daripada kita pernah merasai pengalaman tertekan atau stres dalam kehidupan seharian, sama ada kita suka ataupun tidak. Hampir setiap hari yang dilalui kita perlu berhadapan dengan situasi atau perkara tertentu yang boleh mencetuskan stres dan tekanan daya tindak. Stres menurut Kamus Dewan bermaksud keadaan resah, cemas dan tegang akibat tekanan mental dan fizikal. Stres boleh mendatangkan gangguan ke atas pemikiran, perasaan dan aktiviti seharian individu. Lebih memburukkan, keadaan stres banyak berlaku dalam kalangan pelajar-pelajar, terutamanya pelajar sekolah menengah dan institusi pendidikan tinggi. Kumpulan kami telah mengumpulkan sebanyak 5 teori tekanan dan daya tindak. Yang pertama adalah fizikal, yang kedua adalah mental, yang ketiga adalah emosi, yang keempat adalah rohaniah, dan kelima adalah persekitaran. Kumpulan kami telah memilih teori tekanan emosi. Tekanan emosi adalah satu penyakit psikologi yang melibatkan kemurungan yang serius kepada individu lelaki ataupun wanita. Perkara ini merangkumi rasa kesedihan, keperluan, kecewa, putus harapan dan hilang semangat, dan juga tekanan dalam meneruskan kehidupan yang bermandang dan gembira seseorang individu tersebut. Mengenai tekanan daya tindak emosi, beberapa kajian seperti Kompos, Orson dan Grant pada tahun 1993 yang mengkaji perbezaan gender dalam strategi daya tindak mendapati bahawa remaja lelaki dan perempuan menggunakan daya tindak emotion focus dengan lebih banyak sepanjang tempoh peringkat remaja awal. Walau bagaimanapun, remaja perempuan cenderung untuk menggunakan lebih kerap strategi yang mengalihkan perhatian daripada emosi yang dialami mereka dalam hal-hal yang tertentu. Remaja perempuan menggunakan strategi daya tindak yang fokus kepada mood kemurungan yang mereka hadapi, oleh itu menghalang penggunaan daya tindak problem fokus dan sekaligus mengurangkan keupayaan mereka mengawal persekitaran. Sekarang saya serahkan kepada Subila mengenai tentang makro dan meso. Definisi mikro adalah sebagai pengetahuan tentang sistem sosial dengan melihat secara khusus salah satu aspek dalam masyarakat. Contohnya dapat memperhatikan sebahagian kecil daripada keseluruhan kegiatan sesuatu pengajaran. Kebanyakan cara ini sangat berkesan terhadap program latihan mengajar di sekolah. Pengajaran mikro merupakan salah satu bentuk simulasi di mana keadaan pengajaran boleh dikawal dengan mudah. Fokus utama pengajaran mikro hanya diberikan 3 aspek, iaitu kemahiran merancang, personaliti guru dan kemahiran mengajar. Impaknya akan memberi kesan apabila mengendalikan satu bentuk latihan. Contohnya, persekitaran dan situasi haruslah diterima dalam keadaan sebenar. Yang kedua, saya ingin terangkan di sini adalah definisi meso. Adalah salah satu dari klasifikasi teori sosiologi bersama dengan mikro dan mikro. Contohnya, berkaitan rapat dengan fizikal, emosi, persekitaran, rohaniah, dan mental. Yang seterusnya adalah definisi exo yang berkaitan dengan persekitaran. Termik yang disebutkan keluar ke persekitaran dalam sesuatu kawasan. Sebagai contoh, sesuatu persekitaran yang bising juga boleh mendatangkan kesan stres kepada kalangan remaja. Hal ini demikian suasana di bangku sekolah menjadi riuh rendah apabila musim kembali ke sekolah telah tiba. Ini menyebabkan ramai pelajar yang datang ke sekolah berada di suatu kelas ataupun tempat menyebabkan persekitaran di sana menjadi tercemar dengan pelbagai bunyi. Contohnya sebagai pencemaran bunyi. Okey, seterusnya adalah definisi makro. Untuk definisi makro ini perkara yang berkaitan dengan sesuatu prestasi, struktur dan tingkah laku sesuatu perkara.
Hello, nama saya Nisa Anabil. Saya dari kumpulan 14. Saya ingin membentangkan tentang krono dan kesimpulan. Krono merupakan perubahan keadaan dalam sesuatu tempoh masa, merujuk kepada peristiwa dan transisi yang berlaku dalam persekitaran individu sepanjang hayat. Kaedah kumpulan dari segi krono dalam akademik adalah di dalam sebuah kelas terdapat beberapa orang murid yang mempunyai tahap keupayaan yang berbeza-beza. Oleh itu, guru boleh menggunakan kaedah kumpulan untuk menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi mengenal pasti tahap keupayaan murid. Ini juga dapat memudahkan guru menyediakan latihan atau bahan sumber pengajaran dan pembelajaran. Guru boleh mengasingkan murid yang lemah, sederhana dan pandai dalam kumpulan yang ditetapkan. Dengan cara ini, guru dapat memantau prestasi tersebut. Aktiviti pembelajaran dan pengajaran juga tidak membebankan murid kerana guru menggunakan aras yang berbeza untuk setiap kumpulan. Hasil pematian guru dan pencapaian murid perlu dicatat dari masa ke masa. Bagi kesimpulan pula, pencapaian akademik murid yang berbeza adalah disebabkan oleh faktor personaliti, gaya kognitif dan gaya belajar, jentina kesihatan dan faktor lokasi. Langkah-langkah mengatasi yang boleh diambil oleh guru ialah mengaplikasikan kaedah kumpulan, pembelajaran kooperatif, memberi peneguhan positif dan negatif, mempelbagaikan strategi pengajaran dan pembelajaran serta mempelbagaikan bahan bantu mengajar. Ini sejajar dengan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan bahawa model insan yang dilahirkan haruslah seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Guru bukan sahaja menyampaikan ilmu pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas, malah memainkan peranan yang amat penting, iaitu mendidik dan membimbing murid menjadi insan yang berguna, cemerlang, gemilang dan terbilang pada masa hadapan. Itu saja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.